Katakanlah, hai Tuhan yang memiliki sekalian kekuasaan, Engkau beri kerajaan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Yang benar pasti beroleh kejayaan, yang berpura kecundang akhirnya. Itulah imbasan kejayaan yang membuka era baru di bumi tinggalan Cik Siti Wan Kembang. Pilihan Raya ke-8 1990, Parti PAS yang bergabung padu dengan beberapa parti lain atau lebih dikenali dengan Angkatan Perpaduan Ummah berjaya menguasai keseluruhan kerusi pilihan raya yang dipertandingkan di Kelantan. Manifesto yang bertemakan membangun bersama Islam benar-benar menepati cita rasa masyarakat tempatan. Ekoran dari kepercayaan yang tidak berbelah bagi dan harapan yang meninggi Angkatan Perpaduan Ummah mencipta sejarah baru dalam pemerintahan negeri Kelantan. Prinsip dan corak pemerintahan Islam adalah asas bagi mentadbir negeri Kelantan Darul Naim. Justru Kerajaan Kelantan di bawah pimpinan Tuan Guru Datuk Haji Nik Abdul Aziz Nikmat terus membawa perubahan demi perubahan selaras dengan dasar membangun bersama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum. Seiring manifesto pilihan raya, dasar Islam dijadikan teras pentadbiran dan pembangunan negeri. Islam sebagai ad-din dan nizamul hayat yang lengkap diterjemahkan dengan dasar membangun bersama Islam yang bermaksud maju dengan cara yang tidak bercanggah dengan syariah Islam. Era kepimpinan PAS melambangkan corak keterbukaan dan ketulusan sepenuhnya yang sukar ditandingi mana-mana kepimpinan yang ada di negara kita sekarang ini. Sikap warak dan tawaduk yang dipamerkan oleh Tok Guru, panggilan yang disenangi semua orang atas sifat seorang guru dan pemimpin, telah memaut hati segenap lapisan masyarakat, baik dari kalangan pegawai tinggi, ahli korporat, ahli politik dan rakyat jelata. Perkara pertama saya buat waktu saya pegang jawatan MB, saya panggil siapa ni, pegawai keuangan negeri ketika tu, Datuk Hassan Kar. Datuk, sebanyak mana wang kerajaan di dalam bank ribawi, tarik semua masuk dalam bank Islam. Betul lah kalau Tok Guru kata negeri Serambi Mekah tu memang betul. Pertama sekali dia pergi tutup aurat. Rakyat-rakyat ke apa pun okey lah bagi saya lah. Maknanya ambil berat pasal peruntukan bagi yang kurang mampu. Dari sudut keselamatan tu terjamin lah. Kemudian orang Kelantan ni bila kita jumpa, walaupun kali pertama mudah senyum. Makanan murah. Kelantan banyak pembangunan bagi saya lah. Dari sudut kemanusiaan tu sendiri, orang tu sendiri yang paling utama, akhlak yang baik. Jadi dari sudut hablum minan nas tu bagus. Hablum minan nas bagus. Arwah Nik Aziz tu memang saya punya ikon lah, idola saya. Jadi kalau berkaitan dengan Islam ni memang saya sokong 100%. Pernah dianugerahkan sebagai Menteri Besar paling bersih dan berintegriti oleh Gerakan Rakyat Anti Korupsi, Gerak, sepanjang beliau menerajui pentadbiran Kerajaan Negeri Kelantan selama 18 tahun di atas landasan membangun bersama Islam. Kita ni Kelantan ni, kita letak membangun bersama Islam. Atas dasar insya-Allah kalau kita buat betul, Nabi Muhammad kenal kita di akhirat. Dan kita telah buat Islam secara mampu. Sebanyak mana pendalam hati saya sebut belakang.
Dan sebanyak mana yang disebut ni pegawai kita buat berlaku. Alhamdulillah. Saya tidak mana jera. Detik Pilihan Raya Umum ke-13, 5 Mei 2013, menyaksikan penerusan mandat rakyat telah mengekalkan ulama memimpin. Keesokan harinya, pada 6 Mei 2013, Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat berundur dari jawatan Menteri Besar Kelantan dan Ustaz Datuk Ahmad Yaakob telah diamanahkan meneraju kepimpinan negeri. Tanggal 6 Mei 2014, genap setahun Ustaz Datuk Ahmad Yaakob sebagai Menteri Besar Kelantan. Setahun menerajui kepimpinan ulama yang diasaskan oleh Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Nik Abdul Aziz Nikmat. Kini, kepimpinan ulama tetap berdiri teguh di Kelantan, negeri Serambi Mekah. Malah tetap gah bersama dasarnya membangun bersama Islam. Seronok membesar di negeri Kelantan dengan suasana Islam, penuh keislaman, amat damai lagi lah, rasa tenang bila balik Kelantan. Continuity itu ada. Kesinambungan daripada arwah Tuan Guru Nik Aziz kepada pemerintahan yang baru, nampak ada kesinambungan lah. Dan ada peningkatan, tidak pembangunan tidak terhenti setakat Tuan Guru Nik Aziz, tapi sentiasa ada peningkatan. Dari segi pembangunan pun kita tengok makin meningkat lah. Tapi dalam tahap proses pembangunan tu kita masih kekalkan budaya kita, lepas tu keakraban semua kaum lah. Memang baguslah. Kita tak kira bangsa Cina, Melayu, India, Siam pun memang hidup sama-sama harmoni. Tak ada masalah. Walaupun tak ada balah apa? Tak ada balah, tak ada balah. Walaupun bangsa Cina ni memang sikit lah duduk di kampung saya pun, tapi tidak kata jadi dipandang rendah ke dihina, tak ada. Kita memang duduk molek. Kita kaum Cina kat Kota Baru lah, kat mana ni, kita berasa selesa di atas pemerintahan PAS lah. Kita kata nak masuk makan kat warung Melayu ke, Cina ke, India ke, tak ada masalah. Memang baguslah, bahagialah di sini semua. Bangsa-bangsa kita ni macam India, Melayu, Chinese ni macam adik-beradik. Memang macam kira satu family. Supaya adik-beradik. Jumpa mana, jumpa di, kalau kita pergi pasar, pergi beli ikan pun, orang panggil, oh bang, oh gana bang, gini gitu lah kau. Memang saya suka lah. Kerajaan negeri berusaha segigih mungkin ke arah mewujudkan Kelantan yang membangun, beridentitikan Islam sebagai teras. Dasar membangun bersembilan mengumpama satu dasar yang sedang diuji dalam makmal politik negara ini. Berhormat Tuan Guru Bentara Setia juga sebelum ini telah meletakkan 3 tonggak utama bagi mendukung dasar membangun bersama Islam, iaitu ubudiyah, mas'uliyah dan itrah, atau disebut sebagai Hari ini kita memasuki fasa kedua, dasar membangun bersama Islam, iaitu merakyatkan dasar yang telah berjalan sekian lama. Kali ini kita memperkenalkan moto keberkatan, kemakmuran dan kebajikan. Membangun bersama Islam. Membangun bersama Islam ni amat terjemah sebagai satu masyarakat yang adil dan saksama. Prihatin kepada semua kaum. Baik orang kaum Melayu, kaum India ataupun kaum Siam ataupun kaum Cina. Semenjak PAS memerintah di Kelantan ni, keadaan kita harmoni. Macam orang luar cakap tak boleh makan bak ke, tak boleh minum arak ke, semuanya boleh. Kita orang Cina Siam ni boleh beli bak di satu tempat di Kota Baru yang panggil dia bak tiam. Di situ ada jual bak, lepas tu ada peniaga Melayu yang ada jual di sebelah kedai kat bak tiam tu. Yang jual sayur, ikan, semua pun ada kat situ. Dan berbagai pilihan ada. Dan kita hidup harmoni, tidak ada yang hasad dengki, semua berniaga, sama-sama berniaga, mencari rezeki yang halal.
Bagi orang luar yang cakap kita orang Kelantan, orang Cina Kelantan tak boleh beli bak apa tu, tak boleh makan susah tu, tidak betul sama sekali. Sebab kerajaan PAS Kelantan memang memberi hak keistimewaan untuk kita orang-orang non-Muslim. Macam orang untuk orang India ni ada tempat semayang apa semua di kawasan bandar, ada kemudahan, tak perlulah masuk di dalam pendalaman ke apa ke. Bagi warga emas pula, kita kerajaan Kelantan ada skim takaful kipala untuk orang warga emas umur 55 ke atas. Seluruh Kelantan, tak kira Melayu, Cina, India ataupun Siam, semua boleh. Dan kita tak payah bayar 1 sen pun. Semua kerajaan PAS yang tanggung. Bagi armalah pula, setiap parlimen tu ada bagi 1 tahun 2 kali untuk bantuan bagi armalah dan juga anak-anak yatim. Bagi yang penyakit kronik pun ada bagi bantuan, bagi OKU. Saya mula-mula kena Tok Guru. Pesanan daripada dia tu, dia kata jangan buat jahat kat orang, kalau tak ada minta. Jangan buat curi makan, jangan buat tangan panjang, buat dengan benda yang kita makan tu biar dengan ikhlas. Ikhlas hati. Jadi bila kita susah ke apa minta tolong. Jangan buat benda-benda macam burukai ke apa. Itu pesanan saya lah. Pesanan daripada Tok Guru sebab dia saya memang suka dia. Saya memang suka bila kerajaan negeri diambil oleh PAS. Memang masa tu memanglah susah tengah-tengah naik. Tapi sampai ke Loh ni memang bagus belaka lah. Memang bagus belaka. Pertama tu memang lagi bagus. Dia ada upgrade banyak. Dia tolong orang banyak. Ada bantuan. Orang gigi tu saya tempat tadi tu, orang gigi tu tidak dia balik dengan tangan kosong. Dia bagi juga, dia bagi semangat juga. Kita tunggu, sementara tunggu. Kita akan uruskan. Lagi itulah. Bagi saya pribadi, 23 tahun ini sama dengan zaman Nabi kita Muhammad SAW memerintah Makkah dan Madinah. Di Makkah 13 tahun, paksa hijrah ke Madinah. Dia di Madinah 10 tahun, dia 23 tahun. Tamat 23 tahun, Nabi meninggal dunia. Saya pegang Kelantan bersekali dengan pimpinan daripada timbalan-timbalan yang berhormat timbalan-timbalan. Saya esko kerajaan 23 tahun. Elok-elok habis pilihan raya 23 tahun, saya macam merubah. Tak boleh pergi dah. Saya terus panggil beliau menyurahkan mandat. Saya tak boleh terima dah. Itu sangat. Sampai hari ini. Sekarang ini pun saya bukan mari daripada rumah, mari daripada katil hospital. Datang ini perkara begini perhatian satu kenangan. Kenangan manis yang saya akan bawa depan Allah di akhirat kelak. Tanggal 12 Februari 2015, Tuan Guru Datuk Bentara Setia, Haji Nik Abdul Aziz bin Haji Nikmat telah pulang ke pangkuan ilahi. Almarhum Tok Guru tidak meninggalkan apa-apa, melainkan sebuah kerajaan yang dibina dengan acuan Islam dan sebuah perjuangan pati fi sabilillah yang telah sekian lama memamah jasad dan kudratnya. Bagi saya memang ialah kita merintah negeri 23 tahun dan terlalu banyak benda-benda yang kita buat. Perlu kita jaga molek, jangan ada daripada kita buat kaca kita panggil. Buat kaca benda hak siap ada ni, buat kaca jangan besar-besar. Jaga molek keadaan suasana yang ada di Kelantan khasnya dan luar negeri. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Pelbagai pembaharuan pembangunan Islam dilakukan untuk melahirkan modal insan yang bertakwa di bawah pentadbiran Ustaz Mat. Antaranya, Qaryah Ramadan dinaik taraf sebagai Madinah Ramadan bagi memperkasakan program Ihya Ramadan. Selain itu, bagi memastikan sirah Rasulullah menjadi teladan dan sentiasa diingati oleh rakyat Kelantan, kerajaan negeri telah memprogramkan Hari Mabit. Ianya disambut setiap tahun bagi menghayati pengorbanan para rasul dalam menyebarkan dakwah Islam. Jabatan Pembangunan Islam di setiap pihak berkuasa tempatan juga telah ditubuhkan, sekaligus menjadikan PBT sebagai satu lagi agensi pelaksana dan agensi pemantau dalam perkara berkaitan pembangunan Islam seperti kuliah agama, tazkirah, usrah dan program motivasi di negeri Kelantan. Ustaz Mat juga akan memastikan rakyat Kelantan sentiasa menjadikan ilmu sebagai keutamaan dalam kehidupan. Setelah PAH meretah 30 tahun di Kelantan ni, Kak tengok sambutan anak-anak muda pun hebatlah. Dari segi pelajaran agama, apa ni, budak-budak sini Kelantan ni kalau waktu ngarik pun, kalau hak sekurang-kurangnya balik duduk rumah, tapi banyak kira di masjid, madrasah ke apa. Tahu waktulah. Kelantan mula merangka suatu struktur pentadbiran yang lebih khusus berkaitan dengan UKU. Yang ni, inisiatif ini berlaku hanya di Kelantan, tidak berlaku di negeri-negeri lain. Bila mana kita mula memperkenalkan penyelaras pembangunan UKU negeri. Kelantan mula perkenalkan inisiatif-inisiatif, termasuklah kita mengadakan kaunter aduan khas di UTC. UTC satu-satunya UTC di Malaysia yang mengadakan kaunter aduan khas untuk UKU ialah di Kelantan. Dalam keadaan Kelantan yang didakwa dhaif, yang diselubungi dengan konotasi lemah dan seumpamanya, Kelantan mampu memberi bantuan one-off setiap tahun kepada golongan UKU yang mengikut rekod Dewan 500,000 setiap tahun. Bahkan dengan pelbagai program, pelbagai inisiatif yang kita adakan kepada UKU di negeri ini, ia menjadi buah mulut dan suatu, orang kata, perkara yang sangat dicemburui oleh sahabat-sahabat UKU di luar Kelantan. Apa yang menarik adalah peningkatan yang semakin meningkat dari setahun ke setahun. Bagi tahun 2017, kita telah mengalami surplus sebanyak RM38.82 juta. Dan telah meningkat pada tahun 2018, kita telah mencapai surplus 40.46 juta. Dan pada akhir tahun 2019, kita sekali lagi telah berjaya mengatasi tahun 2018 dengan mencapai surplus sebanyak 45 juta. Terima kasih kepada jabat-jabat telah memberi sokongan, dan terima kasih kepada kerajaan negeri yang banyak memberi panduan dan tunjuk ajar kepada penjawat awal. Perolehan keseluruhan hasil negeri sehingga tahun 2019 adalah sebanyak 1.02 bilion. Sepanjang pentadbiran untuk tempoh 10 tahun kebelakangan tidak pernah mencapai hasil melebihi 600 juta. Dan ini menunjukkan satu sejarah pungutan hasil tertinggi bagi keseluruhan pungutan hasil tahun-tahun sebelumnya. Tahniah dan syabas sekali lagi saya ucapkan kepada semua kaki tangan dan penjawat awal negeri Kelantan. Saya daripada Shah Alam. Saya baru sampai di Kota Baru ni semalam. Yang terakhir saya ke sini 15 tahun dulu. Jadi saya nampaklah banyak perubahan kecantikan di mana Kota Baru ni. Ada bezalah banyak perubahan lah. Orang sini dah jadi moden lah, tak macam dulu lagi. Jadi saya dengar semalam ada satu bangunan yang paling tinggi sekali. Tengah sudah nak siap lah. Jadi memang elok lah untuk pembangunan setempat di Kelantan, di Kota Baru ni. Rasanya baru sekarang ni nampak macam development dah mulai naik lah. Contohnya macam survey apartment tu, rumah apartment yang tinggi-tinggi semua dah mulai ada.
So tapi daripada segi development pula, daripada segi reka bentuk bangunan semua Islamik lah. Tu yang tak ada kat tempat lain. Beza lah. Kalau kat negeri-negeri lain dia lebih pada bentuk moden, tapi saya rasa dekat Kota Baru lebih banyak pada development yang lebih pada Islamik punya architecture. So benda tu bagus lah untuk budaya masyarakat setempat. Setiap ada bandar ada identiti dia sendiri kan. So saya rasa saya okey lah dengan Kota Baru. Kalau dulu kan pasar ni kotor kan. Kalau ni pasar tu bersih, orang jual pun ramai, penuh pasar. Pengunjung pun alhamdulillah lah, kalau Jumaat Sabtu Ahad tu ramai lah. Kalau musim-musim cuti memang ramai lah, tak ada lah. Tak ada hari kita orang jual kalau hari cuti. Bagi kak lah, kak duk nego buah gini pun alhamdulillah boleh buat rumah banglo juga. Boleh siap sama sehari pun. Berkat kita cari makan di Kelantan. Jadi itulah boleh yang kita simpulkan betapa apa yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan Kelantan dalam serba kedaifan pada waktu ini, ia sangat bermakna dan sangat orang kata menyentuh sanubari setiap warga OKU, sama ada mereka di luar Kelantan, bahkan tentunya yang berada di dalam Kelantan itu sendiri. Di Kelantan ni kerajaan je sesok miskin, rakyat kaya raya. Memang kita harap seterusnya pun di Kelantan ataupun sampai seluruh negara pun boleh contohi macam Kelantan. Kita boleh hidup berharmoni sekali. Patutlah kerajaan ni kerajaan untuk semua rakyat. Sesungguhnya, memimpin sesebuah negeri mengikut syariat bukanlah satu perkara yang mudah. Perjuangan menegakkan kebenaran seharusnya mendepani cabaran. Pelbagai tohmahan dan tuduhan juga dilemparkan kepada usaha-usaha murni Kerajaan Negeri Kelantan. Namun ianya bukanlah satu sebab untuk tidak meneruskan amanah Allah. Malah Kelantan akan terus mendepani cabaran dan terus melangkah ke hadapan di bawah pentadbiran ulama yang menjunjung syariat. Semoga Allah membimbing kepimpinan Ustaz Mat serta rakyatnya menuju keberkatan, kemakmuran dan kebajikan.